Assalamualaikum dan selamat pagi. Doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya Rahma Abdul Ghani, moderator bagi Bilik GM2, Seminar Penyelidikan Pendidikan Peringkat Kebangsaan Zon Sabah tahun 2022 pada pagi ini iaitu 26 Oktober 2022 bagi sesi selari 1. Sebelum kita mulakan, saya ingin membuat beberapa pengumuman. Mohon kepada semua doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan serta para pembentang bersiap sedia di tempat masing-masing kerana sesi kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Bagi memastikan sesi pembentangan maya kita berjalan dengan lancar, mohon kepada semua ahli sidang untuk mengambil perhatian terhadap perkara-perkara yang berikut. Pertama, sila pastikan mikrofon anda dalam mod senyap atau mute sepanjang sesi pembentangan berlangsung. Okay. Semua soalan atau pertanyaan hanya dibenarkan dalam ruangan chat Google Meet sahaja. Yang kedua, jika anda hendak membuka kamera, sila pastikan anda dalam keadaan yang bersedia dengan menjaga imej dan penampilan diri. Yang ketiga, setiap sesi pembentangan mengambil masa maksimum 15 minit. Manakala sesi soal jawab akan dibuka selama 4 minit. Soalan hanya dibenarkan dikemukakan sejurus selepas 10 minit sesi pembentangan berlangsung. Yang keempat, sesi soal jawab akan ditamatkan awal oleh moderator sekiranya tiada soalan diajukan selepas 1 hingga 2 minit sesi soal jawab berlangsung. Yang kelima, semua pembentang dikehendaki mematuhi panduan pembentang yang telah diberikan. Dan yang terakhir ialah anda diingatkan untuk bertanya soalan yang berkaitan dengan kajian yang dilakukan dengan menggunakan bahasa dan sapaan yang sopan. Okay. Baiklah ahli sidang maya sekalian, sesi pembentangan kita akan dimulakan dengan menjemput Encik Muhammad Hazrul bin Muhammad Johri untuk membentangkan kajiannya yang bertajuk Penggunaan Template Track Otak membantu pelajar menulis kandungan taklimat pekerjaan dalam kursus penyeliaan bengkel otomotif. Beliau merupakan penyelaras penyelidikan Tibet College Vocational Cyclist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Dato' Rahimah binti Abdul Ghani kerana mengizinkan memberi laluan kepada saya untuk membentangkan pada pagi ini. Okay, saya akan share saya punya presentation. Sebelum saya mulakan pembentangan, saya nak bertanya adakah saya punya slide presentation sudah muncul di skrin? Muncul, nampak. Okey, clear, cantik. Okay. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada sedang tunai sekalian. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian tindakan saya iaitu penggunaan template tracks OTAK ataupun kita boleh panggil sebagai otak membantu pelajar untuk menulis kandungan taklimat pekerjaan dalam kursus penyelidikan bengkel otomotif. Sebelum saya membentangkan kajian tindakan ini, saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hazrul, merupakan salah seorang pensyarah di Kolej Vocational Taiping dan juga merupakan penyelaras penyelidikan Tibet. Hasil daripada refleksi pengajaran saya mulakan dengan refleksi pengajaran kursus penyelidikan bengkel MDE 4012 semester keempat merupakan salah satu kursus semester akhir dalam program teknologi otomotif di peringkat CJ Vocational Malaysia SVM. Kursus ini mengandungi 7 standard kompetensi. Setiap kompetensi ini adalah saling berkaitan antara satu sama lain. Kalau di sini kalau kita tengok setiap kompetensi, 7 standard kompetensi itu adalah saling berkaitan. So di sini setiap pelajar harus kompeten bagi setiap kompetensi yang
dijalankan ataupun yang dinilai oleh kepada pelajar. Semasa mengajar kompetisi yang kedua iaitu K2, saya letak sebagai K2 itu kompetisi yang kedua, didapati pelajar bermasalah dalam menulis kandungan talimat serta menyampaikannya dalam sesi talimat. So kalau kita tengok di sini pelajar bermasalah dalam menulis sebelum nak menyampaikan sesi talimat dalam berkenaan dengan pekerjaan dan dari segi penilaian amali, pelajar bermasalah dari segi menulis kandungan talimat. Kesukaran pelajar untuk menulis kandungan kalimat pekerjaan dengan betul mengikut sub-kompetensi yang dikehendaki menyebabkan mereka sukar untuk kompeten dalam penilaian amali iaitu menyampaikan sesi talimat. So di sini kalau kita tengok kalau pelajar tidak kompeten, maksudnya pelajar tidak dapat meneruskan untuk kompetensi-kompetensi yang seterusnya. Fokus kajian dan audit kajian. Dalam kompetensi yang kedua ini, pelajar mempelajari kaedah bagaimana menyampaikan sesi talimat. Sebelum menyampaikan sesi talimat secara amali, pelajar perlu tahu menulis kandungan talimat berkenaan dengan pekerjaan. Walau bagaimanapun, berdasarkan masalah yang telah dikenal pasti, sebahagian pelajar masih belum menguasai kaedah penulisan kandungan talimat di pusat kompetensi. Sebab kalau kita nak tengok, kalau kita nak menulis talimat pekerjaan, so dia terdapat ada sub-sub kompetensi yang perlu dipatuhi oleh pelajar. Kalau pelajar tak patuhi sub-kompetensi ini, maksudnya pelajar tidak akan kompeten dalam kompetensi yang kedua ini. Kalau kita tengok di sini, sub-kompetensi ini adalah berkaitan dengan sub-kompetensi yang pertama. Sumbangan dengan itu, fokus utama kajian ini adalah untuk membantu pelajar untuk menulis kandungan kalimat dengan betul berdasarkan sub-kompetensi yang dikehendaki dan membantu pelajar untuk mengaitkannya dengan kompetensi yang pertama. Justru terdapat dua objektif kajian di sini, iaitu yang pertama adalah membantu pelajar untuk menulis kandungan kalimat dengan betul berdasarkan sub-kompetensi yang dikehendaki dan membentuk idea penulisan dengan mengaitkan dengan kompetensi yang pertama lah. Kalau kita tengok di sini, kompetensi yang kedua, K2 adalah berkaitan dengan kompetensi yang pertama. Kompetisi yang pertama adalah berkaitan dengan pekerjaan. So dalam kompetisi yang kedua ni pelajar perlu menulis taklimat yang berkaitan dengan kompetisi yang pertama, iaitu berkenaan dengan pekerjaan. Plus sasaran. Seramai 8 orang pelajar yang mendapat markah 4/10 ke bawah, itu hasil daripada keputusan penilaian amali diletakkan sebagai kumpulan sasaran untuk diberi bimbingan. Kalau kita tengok di sini, pelajar yang mendapat markah 4/10, kalau kita tengok sini markah penuh adalah 10 dan pelajar yang dapat markah 4 ke bawah adalah dipilih sebagai kumpulan sasaran. Pelajar-pelajar ini merupakan pelajar SVM tahun 2 semester 4 program ujian automotif kohort 2020 di College Vocational Typing. Pelaksanaan kajian tindakan. Kajian ini dilaksanakan selama 1 bulan. Bagi melaksanakan kajian tindakan ini, penyelidik setelah menggunakan model kajian tindakan yang diasaskan oleh Chemist dan McTaggart 1988 yang menguraikan sebuah reka bentuk dalam melaksanakan proses pelaksanaan kajian tindakan yang terdiri dari proses merancang, bertindak, memerhati dan juga mereflect. Kalau kita tengok di sini, di antara bilangan satu, tengok jadual ni sebelah, bilangan 1 dan bilangan 2, 3 adalah merancang lah. Dalam merancang ni, penyelidik mengenal pasti isu masalah iaitu pelaksanaan tugasan praktikal 1, amali 1, K2 memberi taklimat pekerjaan. Dalam bilangan kedua, membuat pemerhatian, analitik keputusan tugasan amali yang pertama dan juga membuat refleksi dan juga cadangan intervensi. Maksudnya hasil daripada refleksi yang pertama, saya membuat intervensi. So saya memilih tracks OTAK merupakan satu template yang digunakan untuk membantu pelajar untuk menulis kandungan kalimat. Dalam bertindak, saya telah melaksanakan tindakan menggunakan template tracks otak pada bulan 3 iaitu 30 bulan 3 dan juga dalam pemerhatian dengan menggunakan NCC dokumen tugasan praktikal 2 sebagai penilaian amali ulangan dan juga refleksi semula dapatan kajian semasa 12 bulan 4 lah. Okey, merancang pelaksanaan kajian tindakan. Bagi menyelesaikan isu kepada permasalahan ini, saya telah merancang untuk melaksanakan intervensi yang diberi nama template stress otak lah. Kalau di sini, kalau kita tengok gambar raja di sebelah, ada sebuah template, sehelai template. Kaedah track otak ini merupakan kaedah pengajaran yang menggunakan sehelai template yang menjejaki teks. Maksudnya dia kena jejak perkara-perkara penting dalam kompetisi yang pertama tu, kompetisi yang perlu ditulis dalam kompetisi yang kedua. Perkara-perkara penting yang perlu diperhatikan dalam kandungan teks adalah seperti organisasi, saya letakkan sebagai O, T tanggungjawab sebagai T, A agihan kerja sebagai A dan juga jadual kerja sebagai K. Sebab itulah dinamakan O, T, A, K, otak lah. Sebab O adalah organisasi, T adalah tanggungjawab, A adalah agihan kerja, J adalah jadual kerja. So di sini pelajar boleh track sekali apa yang perlu ditulis dalam kompetisi yang kedua ini. Kalau kita tengok sini, track bermaksud menjejak semua apa yang telah dipelajari dalam kompetisi yang pertama untuk ditulis dalam bentuk kandungan taklimat dalam kompetisi yang kedua. Selain itu, template track otak disusun mengikut kompetisi taklimat pekerjaan bagi memudahkan pelajar untuk menulis. So di sini dia dah mengikut dia punya susunan
kompetisi OTAK. So di sini pelajar boleh menulis mengikut dia punya template. So apabila penilaian amali dilaksanakan, pelajar dah mengikut penilaian amali mengikut standard yang telah ditetapkan. Okey, terdapat 3 strategi dalam melaksanakan intervensi ini, iaitu pemahaman, bimbingan, penulisan. Strategi penyelesaian ini dihuraikan seperti dalam jadual di bawah lah. Kalau kita tengok pemahaman, iaitu guru memberi penerangan berkenaan dengan inovasi track sort otak ni kepada kumpulan sasaran, itu pelajar bimbingan. Terdapat 3 saat kompetisi dalam kompetisi yang kedua ini, iaitu yang pertama, pelajar perlu memahami iaitu keperluan taklimat, operasi inovasi dan juga SOP organisasi. Setiap saat kompetisi ini diterangkan oleh guru untuk memberi penjelasan kepada pelajar kaedah menulis kandungan taklimat. Dalam strategi yang kedua adalah bimbingan. Selepas pelajar diberi pemahaman kenaan dengan template track otak, pelajar akan dibimbing oleh guru untuk menulis di dalam template track otak ini sehingga selesai. Guru akan mengaitkan setiap kotak dalam template ini dengan kompetisi yang pertama untuk membantu pelajar membentuk idea dalam menulis kandungan taklimat. Maksud di sini selepas pelajar diberi pemahaman dan pelajar akan dibimbing kaedah bagaimana nak menulis mengikut template ni. Dan yang terakhir sekali adalah pelajar menulis, iaitu penulisan. Pelajar akan menulis kandungan taklimat berbantukan template otak. Selepas selesai menulis kandungan taklimat pekerjaan, pelajar akan melaksanakan penilaian amali, iaitu dengan menyampaikan sisi taklimat pekerjaan berdasarkan penulisan yang telah ditulis lah. Selepas pelajar menulis dalam template, selepas pelajar menulis dalam template, pelajar akan transfer kepada satu soalan penilaian. So di situ pelajar akan tulis dalam bentuk penulisan dan pelajar akan menyampaikan dalam sesi amali taklimat sama ada pelajar menghafal ataupun membaca teks. Okey, memerhati dan pemerhatian iaitu kutipan dan analisis data lah. Untuk melihat keberkesanan intervensi track otak ini, tindakan seterusnya yang dijalankan adalah merekod, memungut data untuk dinilai secara terperinci. Oleh demikian, data kajian dikumpul menggunakan kaedah analisis dokumen. Dokumen yang digunakan ini ialah soalan penilaian amali kedua, iaitu sebagai soalan ulangan. Data kajian dianalisis secara statistik deskriptif dengan menggunakan Excel 2021 bagi mencari skor pencapaian pelajar dalam penilaian amali kedua. Okay, 8 orang pelajar dinilai secara amali, iaitu menyampaikan sisi taklimat berdasarkan kandungan taklimat yang telah ditulis dengan menggunakan intervensi track otak. Selepas menyampaikan sisi taklimat, pelajar dikendaki menghantar kandungan taklimat dalam bentuk teks. Seperti gambar raja di sebelah, analisis dijalankan dengan membuat perbandingan di antara kalau kita tengok perbandingan di antara amali sebelum dan selepas intervensi dijalankan. Kalau kita tengok di sini, ini adalah dia punya soalan penilaian untuk amali, soalan amali iaitu teks taklimat. Pelajar dapat menulis dengan baik lah kalau kita tengok kan, dengan baik kaedah penulisan ini, dan sama ada pelajar nak menyampaikan secara menghafal ataupun pelajar boleh membaca semasa penilaian amali dijalankan. Mereflek dapatan kajian iaitu interpretasi data berdasarkan jadual di sebelah, iaitu perbandingan skor penilaian amali sebelum dan selepas intervensi ini dilaksanakan menunjukkan kesemua pelajar kumpulan sasaran dapat menulis kandungan taklimat berdasarkan saat kompetisi item penilaian seperti yang dikendaki. Jika dilihat sebelum intervensi dilaksanakan, selama 3 orang pelajar mendapat markah 4/10 ke bawah. 4 orang pelajar mendapat 3 markah dan seorang pelajar mendapat 2 markah, dan daripada 10 markah keseluruhan, hampir separuh saat kompetisi item penilaian tidak dilaksanakan oleh pelajar kumpulan sasaran. Kalau kita tengok sebelum dan selepas intervensi, kalau kita tengok jadual yang di sebelah yang berwarna hijau dan yang berwarna kuning, kita tengok setiap saat kompetisi itu diisi oleh pelajar, maksudnya dapat dilaksanakan oleh pelajar dengan baiklah. Selepas intervensi dilaksanakan, pelajar dapat melaksanakan semua saat kompetisi yang diarahkan oleh soalan dan soalan penilaian amali. Walaupun kalau kita tengok selepas intervensi ini dilaksanakan, sekurang pelajar kumpulan sasaran mendapat markah 10 ke atas, maksudnya markah penuh untuk kesemua kompetensi yang dilaksanakan. Okey, sebagai penutupnya, secara keseluruhan menunjukkan penggunaan intervensi track otak sebenarnya telah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam menulis kandungan taklimat. Hasil analisis dalam penilaian amali 2 menunjukkan setiap kompetensi dalam kompetisi yang pertama dapat dijejaki tracks balik dalam penulisan kandungan taklimat, iaitu organisasi O, tanggungjawab T, agihan kerja A dan juga jadual kerja K. Selain itu, pelajar juga dapat menulis mengikut sub kompetensi, mengikut aturan yang telah yang dikehendaki dalam soalan. Penggunaan intervensi track otak ini telah berjaya membantu pelajar untuk menulis kandungan taklimat dan seterusnya dapat menyampaikan dalam sesi taklimat mengikut sub kompetensi yang dikehendaki. Masalah pelajar dalam menulis kandungan taklimat dan juga mengaitkan dengan kandungan taklimat dengan kompetisi yang pertama dapat diselesaikan sepenuhnya apabila track otak ini diperkenalkan kepada pelajar. Aktiviti yang dirancang pada pelaksanaan track otak telah banyak membantu pelajar meningkatkan kefahaman pelajar.
Pada kajian yang akan datang, pengkaji iaitu saya ingin mampu penambahbaikan dari segi saiz template otak daripada A4 kepada A3 supaya besar sikit, supaya ruang untuk pelajar untuk menulis lagi banyak lah. Kalau kita tengok A4 ni ruang dia sangat kecil, so pelajar tak, bila pelajar nak meluahkan dia yang banyak tu maksudnya tak dapat lah, sebab ada ruang kecil. So kalau dari segi A3 dia lebih besar. Selain itu penambahan warna mungkin sedikit banyak dapat menarik minat pelajar. Kalau saya letak warna sikit mungkin dapat menarik. Aktiviti menggunakan aktiviti ini sangat bermakna kepada pengkaji kerana ia dapat membantu pelajar terutamanya sasaran untuk kompeten dalam kompetisi. Yang kedua, harapan saya semoga aktiviti ini dapat disebarluas bagi membantu pelajar di kolej vokasional yang lain lah, sebab dia sedikit sebanyak dapat membantu pelajar yang pendidikan yang sangat rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja pertanyaan saya pada hari ini. Terima kasih kepada pembentangan sebentar tadi. Sama-sama. Untuk makluman, Encik Muhammad Hazrul bin Muhammad Johri adalah penyelaras penyelidikan Tibet daripada College Vocational Taiping. Ya, Encik Hazrul? Ya, betul. Saya penyelaras Tibet. Okey, tahniah ya. Okey, dan sekarang kita buka kepada sesi soal jawab. Jika ada yang hendak bertanya. Okey, saya akan buat dalam kiraan 1, 2 dan 3. Okey, tahniah ya Encik Hazrul, sebab semua faham, tidak ada soalan. Okey, tak apa, boleh PM saya lah kalau ada apa masalah. Okey. Baik, sebelum kita meneruskan kepada pembentangan kedua, saya ingin maklumkan kepada pembentang sekalian. Untuk makluman, paparan rakaman video pembentangan akan dikendalikan oleh AJK Technical Sepzon 2022 sepanjang sesi pembentangan dijalankan. Terima kasih. Jadi pembentang hanya perlu tengok pada paparan rakaman tersebutlah dan semasa sesi soal jawab nanti. Okay, terima kasih. Baik, tanpa membuang masa, kita teruskan seminar penyelidikan pendidikan peringkat kebangsaan 2022 dengan menjemput pembentang yang kedua iaitu Encik Abdul Aziz dan Ernie Suyani. Okay, dengan tajuk analisis bahasa dan komunikasi pendidikan dalam rubrik Kompas, darurat pendidikan, anak miskin semakin tertinggal, pelajaran selama pandemi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Aziz SPD MPD, pensyarah Bahasa Indonesia dari Fakulti Agama Islam Dharmawangsa University. Dan rekan saya yang kedua, Ernie Suyani MA, pensyarah Ilmu Komunikasi Fakulti Agama Islam Dharmawangsa University di Indonesia. Kami berdua pensyarah dari Dharmawangsa University Fakulti Agama Islam di negara Indonesia. Adapun tujuan kami berdua mengikuti seminar pembentang penyelidikan ini yaitu menyampaikan hasil kertas kajian penuh saya dan berkolaborasi dengan rekan saya dengan Puan Ernie Suyani MA dengan berjudul Analisis Bahasa dan Komunikasi Pendidikan dalam rubrik Kompas Darurat, Pendidikan Anak Miskin Semakin Tertinggal, Pelajaran Selama Pandemi, penulis Sonia Helen Sinomor, edisi 30 Agustus tahun 2020. Selanjutnya, pendahuluan. Dalam penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi terdapat macam-macam gaya bahasa. Gaya bahasa dapat diidentifikasikan sebagai cara seseorang untuk mengungkapkan gagasan ide, perasaan dengan menggunakan kata atau kalimat yang khas yang bertujuan untuk memikat, mempengaruhi, dan meyakinkan. Gaya bahasa merupakan bentuk retorika
yaitu penggunaan kata-kata dalam berbicara maupun menulis untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar. Selain itu, gaya bahasa juga berkaitan dengan situasi dan suasana di mana gaya bahasa dapat menciptakan keadaan, perasaan, hati tertentu. Jadi media massa atau surat kabar adalah penyampaian informasi atau pesan efektif. Penyampaian informasi yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu agar informasi-informasi yang disampaikan dalam media cetak dalam ragam jurnalis yang mementingkan kepadatan isi, kesederhanaan bentuk, menarik dan mudah dipahami oleh pembacanya. Selanjutnya, di dalam kajian kertas penuh ini terdapat beberapa teori yang dipakai sebagai objek pedoman dalam melakukan penelitian, yaitu style, diketahui sebagai gaya bahasa, kata lain stilus, merupakan kepandaian dalam mempergunakan akan mempengaruhi pada jelas maupun tidaknya satu tulisan. Pada penekanan dititik beratkan dalam keahlian menulis yang indah. Nah, jadi pada proses pembuatan berita untuk menarik pembaca, maka tidak hanya sekedar berita saja yang disajikan, akan tetapi harus ditambahkan gambar sebagai bentuk nonverbalnya. Sajian berita oleh Sonya Helen Sinombar akan mudah dipahami dan diterima dengan menyajikan pesan dan gambar dalam mendeskripsikan isi pesan. Dalam menyusun proses isi komunikasi yang tepat, perlu adanya komunikator yang kompeten. Sehingga penulis perlu mempertimbangkan komunikator dari sisi 1. kredibilitas, 2. daya tarik, dan 3. kekuatan. Jadi siapapun yang menjadi komunikator dalam penyampaian pesan sebaiknya memiliki kompetensi dan kekuatan yang mendukung kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Baik, selanjutnya setelah di teori kita masuk ke metode. Metode ini ada beberapa saya pakai, yaitu metode ini merupakan penelitian kualitatif. Dengan metode deskriptif, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata atau kalimat. Jadi metode penelitian yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif. Jadi subjek penelitian ini adalah rubrik Kompas Darurat Pendidikan Anak Miskin Semakin Tertinggal, pelajarannya selama pandemi. Penulis Sonya Nombor, edisi 30 Agustus 2020. Objek dalam penelitian ini adalah pengungkapan gaya bahasa sinisme dalam pengungkapan gaya komunikasi. Jadi teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data yang akan diteliti sudah didokumentasikan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam memperoleh data yang diinginkan. Pengambilan data dalam penelitian dilakukan dengan cara pencatatan kalimat bahasa berupa penggalan kalimat yang mempunyai konteks utuh. Jadi data diidentifikasikan berdasarkan gaya bahasa sinisme. Data dikumpulkan dan diurutkan secara sistematis. Format data diidentifikasikan dan klasifikasi yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya. Dari metode ditemukanlah hasil beberapa penelitian. Di sini saya ambil ada tiga sampel hasil data. Yang pertama, laporan terbaru Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak atau UNICEF mengungkap setidaknya 1/3 atau 31% anak sekolah di seluruh dunia kesulitan mengakses pembelajaran jarak jauh selama sekolah tertutup pada masa pandemi COVID-19. Nah, dari penjelasan istilah bahasanya, yaitu kalimat tersebut menggunakan majas sinisme. Jadi secara tidak langsung kalimat tersebut memberikan sindiran kepada anak sekolah di seluruh dunia karena kesulitan dalam pembelajaran jarak jauh selama pasca pandemi COVID. Yang kedua, sampel hasil data yang kedua yaitu tidak semua keluarga memiliki kemewahan tersebut, apalagi keluarga miskin. Baik di perdesaan maupun perkotaan, kalaupun ada telepon genggam, bukan yang canggih yang bisa mendukung pembelajaran. Nah, jadi secara tidak langsung, kalimat ini tersebut menyindir secara tidak langsung kepada keluarga yang mewah, memiliki fasilitas telepon yang canggih, yang bisa mendukung anak dalam belajar dibandingkan dengan keluarga kalangan bawah yang tidak memiliki fasilitas
yang tidak memadai dalam hal media telepon, seluler yang tidak bisa mendukung dalam fasilitas belajar anak. Sampel yang ketiga, belum lagi urusan kuota internet bagi keluarga miskin. Kebutuhan makan sehari-hari menjadi hal yang paling utama. Nah, jadi secara tidak langsung, kalimat tersebut menyindir keluarga miskin. Yang paling diutamakan adalah kebutuhan makan sehari-hari yang diutamakan, setelah itu baru fasilitas belajar anak yang diutamakan. Nah, jadi itulah 3 sampel data yang saya ambil dari hasil kertas kajian penuh kami. Selanjutnya, dari hasil kertas kajian penuh itu dapatkanlah disimpulkan. Berdasarkan analisis dan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, penggunaan jenis gaya bahasa dalam rubrik Kompas, darurat pendidikan anak miskin semakin tertinggal. Pelajaran selama pandemi, penulis Sonia Helen Sinomban, edisi 30 Agustus 2020. Dominan menggunakan gaya bahasa sinisme yang menggunakan kata kiasan dengan makna yang digunakan untuk memberikan sindiran secara langsung kepada orang lain. Nah, baik. Sampai di sini hasil kertas kajian penuh kami berdua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kertas kajian penuh kami ini bisa memberikan kontribusi yang baik, terutama di dalam bidang pendidikan di masa pandemi COVID. Baik. Salam kami berdua, Abdul Aziz SPD MPD dan Erni Suyani MA dari Dharma Wangsa University Negara Indonesia. Salam dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Abdul Aziz dan Puan Erni Suyani daripada Universiti Dharma Wangsa ataupun UNDHAR. Betul ya, Encik Abdul Aziz? Okay, iaitu Universiti Dharma Wangsa ni di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Okay. Dan sekarang kita buka kepada sesi soal jawab. Okay, dalam kiraan 1, 2 dan 3. Okay. Kita teruskan seminar penyelidikan pendidikan peringkat kebangsaan 2022 dengan menjemput peserta ataupun pembentang ketiga, iaitu Dr. Azimah Abdul Samad, Kamaruddin Yusuf, Kamsia Omar, Nurul Ain, Safar Ullah dan Sufyan Sukhairi dengan kajian yang bertajuk Keberkesanan Aktiviti Kembara Seni Visual kepada Tafsiran Persepsi Mental dan Ekspresi Simbol. Dipersilakan. Encik Sariawan, Encik Sariawan. Kemungkinan kita mengalami gangguan internet. Harap bersabar tuan-tuan dan puan-puan, doktor-doktor sekalian. Dr. Azimah. Dr. Azimah. Ya, saya ada di talian. Bersedia untuk membentang sebab Encik Sariawan dia mungkin ada gangguan internet. Dia terleft. Tak apa, kita boleh tunggu dia sebab saya
tidak berada di depan laptop. Jadi Oh, bahan tu okey. Mohon admin bagi bilik ni. Ada yang boleh bantu IPG Tawau, technical. Puan Nur Azma binti Muhammad Saleh. Puan Nur Azma Ya, binti Muhammad Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tak bahan, Puan? Ada? Okey. Kita sebab daripada buang masa, boleh tak kita Prosit saya dulu ke? ya. Oh, Okey. boleh. Okey, sekejap saya. Okey. Kita teruskan seminar penyelidikan pendidikan peringkat kebangsaan 2022 dengan menjemput peserta seterusnya. Okey, beliau akan membentangkan kajian yang bertajuk Amalan Solat Fardu dalam kalangan pelajar College Community Kelang Selangor. Iaitu pembentang seterusnya ialah Puan Nur Azma binti Muhammad Saleh. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Sebelum tu saya nak tanya, nampak ke slide yang saya dah share? Jelas. Okey, terima kasih Doktor. Sebelum saya mulakan pembentangan saya ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada pihak penganjur dan semua ahli jawatan kuasa di atas pelaksanaan seminar yang sangat bermanfaat ini. Saya, Puan Nur Azmah binti Muhammad Saleh daripada Kolej Komuniti Kelang akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Amalan Solat Fardu dalam kalangan pelajar Kolej Komuniti Kelang. Doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati semua, Kolej Komuniti Kelang ditubuhkan pada tahun 2012 setelah Jemaah Menteri bersetuju menubuhkan kolej komuniti di setiap kawasan parlimen. Di Kolej Komuniti Kelang, hanya satu program yang ditawarkan iaitu Sijil Senggaraan Komputer dan Rangkaian serta beberapa kursus-kursus pendek yang dikenali sebagai pendidikan sepanjang hayat ataupun PSH yang ditawarkan dari masa ke semasa. Untuk sesi 1 2022 dan 2023, sesi ini ada sebanyak 98 orang pelajar dan daripada jumlah tersebut 75.5% ataupun 74 orang adalah pelajar Muslim. Doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, solat merupakan ibadah yang sangat penting yang kita tahu kefarduannya diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui pensyariatan yang sangat istimewa iaitu melalui peristiwa Isra' Mi'raj. Jadi ini menunjukkan bahawa solat adalah amal ibadat yang sangat penting bertepatan dengan firman Allah, qad aflahal mu'minun allazina hum fi solatihim khashi'un. Selain daripada itu, solat juga terbukti membantu kita dalam menjaga kesihatan fizikal dan juga mental, dan banyak kajian telah membuktikan bahawa solat memberi kesan yang baik kepada kesihatan seperti yang telah ditulis oleh Misbah Gaus dan Arsyad Nawaz Malik yang menyatakan bahawa aktiviti solat membantu dalam proses pemulihan pada pesakit neurologi dan juga gangguan sendi, ligamen, otot, saraf, tendon dan sebagainya. Memandangkan solat ini sangat penting, maka kajian ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana amalan pelajar Kolej Komuniti Kelang dalam melaksanakan solat. Kerana kecemerlangan pelajar tidak dilihat di atas kecemerlangan di atas kertas sahaja, tetapi perlu juga dilihat dari segi sahsiahnya dan hubungan dengan Tuhannya. Seterusnya, dapatan kajian itu akan membantu institusi merancang program yang bersesuaian dengan keperluan pelajar tadi. Terdapat 3 objektif utama kajian ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui tahap amalan solat dalam kalangan pelajar Muslim di Kolej Komuniti Kelang.
Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor pendorong utama dalam melaksanakan solat. Yang ketiga, untuk mengetahui tahap pengetahuan pelajar tentang kepentingan solat dalam kehidupan. Kajian ini adalah penting kerana melalui kajian ini, institusi dapat mengetahui sejauh mana amalan solat dalam kalangan pelajar. Berdasarkan hasil dapatan, maka program-program bersesuaian dengan keperluan pelajar dapat dilaksanakan di masa hadapan untuk membantu mereka memperbaiki solat mereka. Dan seterusnya, memanjangkan dapatan kajian supaya kurikulum pendidikan Islam yang diajar di Kolej Komuniti ini boleh dikemaskini mengikut keperluan pelajar. Kajian ini dilaksanakan dalam kalangan pelajar Muslim Kolej Komuniti Kelang bagi sesi 1 2022-2023 sahaja. Maka keputusan kajian ini tidak boleh digeneralisasikan kepada pelajar institusi lain. Ia juga tidak meliputi pelajar khusus kursus pendek PSH atau kaki tangan Kolej Komuniti Kelang. Beberapa kajian telah menguraikan amalan solat pelajar di institusi pendidikan tinggi seluruh Malaysia dan dapatan mereka adalah tidak sekata. Ada yang mengamalkan solat dengan baik dan ada juga yang agak lalai dalam melaksanakan solat, terutamanya solat subuh. Jadi, kajian ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana pelajar Kolej Komuniti Kelang melaksanakan solat fardu. Seterusnya, program yang bersesuaian dapat dilaksanakan mengikut keperluan pelajar. Kajian ini menggunakan metod kajian kuantitatif deskriptif. Borang soal selidik diedarkan secara rawat mudah kepada semua pelajar dan data dianalisa menggunakan IBM SPSS version 25. Seterusnya kita ke dapatan kajian. Doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, dapatan kajian yang pertama iaitu demografi. Sebanyak 58 orang pelajar telah menjawab soalan, yang mana 17 adalah pelajar perempuan dan 41 ataupun 70.7% adalah pelajar lelaki. Kajian juga mengumpulkan dapatan daripada Keputusan Pendidikan Islam ketika SPM. Daripada data yang dikumpulkan, didapati bahawa terdapat 10.3% pelajar yang gagal mata pelajaran pendidikan Islam dan yang selebihnya lulus. Terdapat 10.3% pelajar yang lulus dengan cemerlang iaitu mendapat grade A dan A tolak dan grade tertinggi dicatatkan adalah grade C iaitu 29.3%. Seterusnya kita ke dapatan kajian B iaitu amalan menunaikan solat bagi pelajar Kolej Komuniti Kelang. Kajian mendapati tahap amalan solat pelajar adalah tinggi dengan nilai purata min sebanyak 4.02. Nilai min tertinggi adalah 4.81 iaitu hampir kesemua responden tahu bahawa hukum menunaikan solat adalah wajib dan meninggalkannya adalah haram. Pelajar yang melaksanakan solat 5 waktu mencatatkan nilai min 4.21. Pelajar juga tetap menunaikan solat walaupun sedang bercuti dengan nilai min yang tinggi iaitu 4.19. Secara umumnya, pelajar Kolej Komuniti Kelang melaksanakan solat fardu dengan baik dan mereka tahu akan tanggungjawab mereka sebagai seorang Muslim. Seterusnya kita ke bahagian C iaitu faktor-faktor pendorong utama dalam melaksanakan solat. Terdapat 8 item yang diberikan kepada pelajar untuk menilai faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk menunaikan solat. Kajian mendapati faktor pendorong utama adalah kerana pelajar yakin solat boleh memperbaiki peribadi mereka sebagai seorang Muslim dengan nilai 4.84, diikuti dengan faktor keinginan pelajar untuk menambah pahala dalam amalan mereka melalui solat dengan nilai min 4.79. Kajian mendapati ibu bapa pelajar memainkan peranan yang penting dalam mendorong mereka untuk melaksanakan solat fardu. Dalam masa yang sama, rakan-rakan serumah juga memainkan peranan dalam mengingatkan dan mengajak mereka menunaikan solat. Seterusnya kita ke jadual yang keempat. Seterusnya itu item D, tahap pengetahuan pelajar tentang kepentingan solat. Bahagian ini adalah bahagian terakhir kajian yang mengumpulkan data berkaitan tahap pengetahuan pelajar tentang kepentingan solat fardu. Berdasarkan jadual ini, kesemua 8 item berkaitan kepentingan solat mencatatkan nilai min melebihi 4.3. Jumlah min tertinggi yang dicatatkan adalah 4.83 iaitu bagi item hukum menunaikan solat adalah berdosa besar. Manakala min terendah adalah pada item solat berjemaah menjadikan saya mempunyai ramai rakan dengan nilai min 4.36. Secara ringkasnya,
Pelajar Kolej Komuniti Kelang mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi tentang kepentingan menunaikan solat dengan purata nilai min 4.69. Walaupun terdapat sebilangan responden yang masih culas dalam melaksanakan solat, kajian mendapati responden mempunyai kepentingan melaksanakan solat dan hukum menunaikan solat adalah berdosa besar. Secara ringkasnya, amalan solat dalam kalangan pelajar Kolej Komuniti Kelang adalah tinggi. Pendorong utama adalah kesedaran dalam diri mereka sendiri akan kepentingan solat dan dorongan daripada ibu bapa mereka. Oleh itu, pelajar perlu diberi kesedaran berterusan agar dapat memperbaiki nilai solat mereka menjadi individu yang mementingkan solat dan mengelakkan mereka daripada menjadi orang yang melalaikan solat. Kajian juga mendapati pelajar mempunyai ibu bapa yang bertanggungjawab dan cakna dalam mendidik anak untuk melaksanakan solat. Dalam masa yang sama, institusi perlu berterusan mendidik pelajar-pelajar dengan melaksanakan program bersesuaian seperti kursus memperbaiki solat, kursus menjadi imam, bengkel solat-solat sunat dan lain-lain lagi. Usaha pemantapan solat ini akan melahirkan pelajar Kolej Komuniti Kelang yang cemerlang ilmu akademik dan juga penghayatan Islam. Ini adalah gambar-gambar pelajar-pelajar Kolej Komuniti Kelang. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Puan Nur Azma binti Muhammad Saleh dengan kajian yang bertajuk Amalan Solat Fardu dalam kalangan pelajar Kolej Komuniti Kelang Selangor. Pembentang merupakan tenaga pengajar di Kolej Komuniti Kelang, betul? Betul saya. Betul. Okey, terima kasih dan atas perkongsian ataupun kajian yang menarik tadi, iaitu tentang amalan solat fardu dalam kalangan pelajar Kolej Komuniti Kelang Selangor. Okey, dan sekarang kita buka kepada sesi soal jawab. Okey. Dengan kiraan 1, 2 dan 3. Nampaknya admin bagi bilik GM2 ni saya tengok telah join semula sebab tadi saya dimaklumkan IPG Kampus Tawau blackout. Jadi semua AJK Technical telah automatic terkeluarlah sebab blackout kan. Jadi kebetulan bilik sesi selari 1 iaitu bilik GM2 ni dikendalikan oleh moderator dan AJK daripada IPG Kampus Gaya. Okey. Baik, kita tunggu sekejap. Saya sudah chat Dr. Azima di di ruangan chat ni. Tapi belum ada respon. Dr. Azima. Dr. Azima, jika ada di dalam talian. Ada di talian. Okey. Dr. Azima, ada slide tak? Tak ada sebab saya berada di luar. Jadi terhad saya hanya boleh dengar. Okey. Kalau begitu kita cuba minta pertolongan daripada sekejap ya. Daripada admin bilik GM2. Siapa ya boleh ni? Encik Sariawan. Kalau kita tengok. Ya, betul. Ini admin Muhammad Haris kah? Muhammad Haris? Cik Sariawan kah Muhammad Haris? Bagi admin bilik GM2 safe zone ni dari PG Tawau. Ya. Saya ada admin. Cik Sariawan. Cik Sariawan. Ya. Cik Sariawan ke admin? Dengar. Boleh tidak tayangkan boleh tidak minta masih blackout kan Tawau? Ya, masih blackout. Saya pakai laptop ni. Ada tidak bahan untuk
bahan pembentangan untuk peserta ketiga. Hello? Saya katakan Untuk peserta ketiga, iaitu ada. Kalau ada mohon untuk di-uploadkan, boleh. ya. Pembentang ketiga, Dr. Azimah Abdul Samad. Minta maaf ya tuan-tuan dan perempuan, sebab kita tidak tahu bila masa blackout. Ini cabaran online. Pesanan aktiviti kembali visual kepada tafsiran mental dan ekspresi simbol. Jadi kertas kerja ini adalah hasil kami 5, iaitu Azimah Isamah, saya sendiri, Kamarudin Yusof, Kamsia Omar, Nurain Safarullah dan Sufian Baik. Minta Okey, maaf, minta saya Minta presenter maaf, ada minta Azimah maaf. Isamah. Okey. Okey, Boleh tayang bila dari kata mula. kembara seni visual jadi kertas kerja ini Assalamualaikum. Tawau. Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kini tiba giliran kumpulan kami dari Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggung Ibrahim untuk membentangkan kertas aktiviti kembara seni visual ekspresi simbol. Jadi kertas kerja ini adalah hasil kami berlima, iaitu Azimah Isamah, saya sendiri, Kamarudin Yusof, Kamsia Omar, Nurain Safarullah dan Sufian Baik. Okey, kita kata kembara seni visual jadi kertas kerja ini memfokuskan kepada aktiviti seni visual. Yang mana aktiviti kembara seni visual ini adalah salah satu tajuk rangka khusus yang terkandung dalam ringkasan maklumat khusus di Malaysia. Dia adalah satu aktiviti dalam salah satu kursus dan seni visual, iaitu kursus elektif teras. Jadi aktiviti ini dia mengkhusus kepada membuat pemerhatian di luar. Maksudnya aktiviti kembara seni visual ni untuk kita buat pemerhatian di luar yang mana hasil dari pencerapan, pemerhatian, kata what they perceive yang di luar tu yang membawa kepada kajian penerokan alat, bahan dan kandungan. Jadi dari aktiviti ini seterusnya pelajar akan menghasilkan karya hasil dari pemerhatian. Dari pemerhatian tu mereka membuat karya lah. Jadi actually pelaksanaan aktiviti ini dia terjemahkan dalam bidang menggambar, dalam 4 bidang kegiatan. Menggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuat binaan dan bidang kraft tradisional. Apapun dalam kajian ini, kita nak lihat keberkesanan aktiviti luar ni, kembara seni visual ini yang kita nak tengok dari segi segmental. Jadi dalam tujuan ni, dalam konteks ini kita nak tengok objek pemerhatian yang ditetapkan itu flora. Dari pemerhatian ke atas flora itu bagaimana mereka, iaitu pelajar kita, sampel kita ni, bagaimana dia transformasikan dengan meringkaskannya menjadi rupa dan bentuk yang mudah. Jelasnya berfokuskan kepada penghasilan simbol dan logo. Jadi kita minta mereka membuat, iaitu pelajar ni, responden kita ni dia akan membuat 2 karya. Satu membuat simbol dan satu adalah membuat logo. Objektif kajian ni begini, ada 5. Satu, untuk kenal pasti jenis flora yang dipilih. Jadi daripada 57 responden kami ni, apa flora yang dipilih dalam persekitaran kita ni. Jadi flora yang dipilih tu kita tetapkan hanya tumbuh-tumbuhan domestik dan yang berada dalam kawasan kampus saja. Kemudian kita lihat untuk bagaimana mereka menterjemahkan pengamatan sumber flora tu kepada transformasi simbol. Later kita lihat pengaplikasian, bagaimana mereka mengaplikasikan kebolehaksanaan perlambangan simbol menjadi logo keusahawanan entrepreneur. Jadi dari simbol tu bagaimana mereka kembangkan menjadi logo. Boleh tak? Ada tak dia punya kebolehaksanaan tu daripada simbol yang dipermudahkan tu? Sebab kat sini kan dia buat 2, satu dia buat simbol, satu dia buat logo.
Kemudian kita nak lihat perhubungan antara transformasi simbol dengan logo keusahawanan. Ada tak kaitan simbol tu tak, untuk melihat ada tak perhubungan dia, sejauh mana kekuatan perhubungan tu, kemampuan mereka, kreativiti mereka dalam create simbol tu, kemudian later on dia transform kepada logo keusahawanan. Jadi kat sini adalah elemen nilai insaniah, nilai-nilai yang yang boleh dia apply apa yang dia peroleh tu kepada kehidupan di luar. Last kali kita tengok mengenal pasti jenama produk dan perkhidmatan dari logo keusahawanan. Dari 57 responden, apa dia logo entrepreneur keusahawanan yang mereka create. Okey, jadi pengisian aktiviti KSV ini dalam kawasan kampus di mana pelajar dia buat pemerhatian flora yang ada dalam persekitaran kampus dan persekitaran kampus saja, iaitu pemerhatian ke atas flora tempatan seperti pandan, batang pisang, buluh selain tumbuhan domestik yang lain. Misalnya tumbuhan domestik tu misalnya teh, daun teh, carrot, bawang. Jadi actually pada asalnya mereka ni dia buat kerja how to extract dia punya pigment warna. So later kemudian untuk kajian ni dia fokus kepada bagaimana pelajar tu dia buat pemerhatian rupa dan bentuk dengan tujuan hasil akhir adalah transformasi rupa dan bentuk yang dipermudahkan menjadi simbol dan logo. Okey. Jadi dapatan kajian ya, dalam objektif kajian pertama tu untuk mengenal pasti jenis flora yang dipilih. Yang dipilih sekarang. Kita ada tumbuhan. Pilih dalam bunga kertas 9 and then alamanda. Okay, so daun pandan ni maksudnya satu yang dekat hati. Dia kata dia punya warna tu adalah sumber pemakanan apa semua ya. Okay, jadi 19 tumbuhan dari kita. Kemudian objektif kedua kajian menerjemahkan perbuatan sumber flora pada transformasi simbol. Kita mengaplikasi pelaksanaan pelambangan simbol menjadi logo keusahawanan. Jadi kalau tengok simbol, karya mereka ni sama ada kalau dengan memberi markah, itu data selanjar 1/100. Jadi kita tengok min markah bertujuh min 7.7 million 80 simbol mod 80 90 dan kita logo min dengan simbol 79.4 dan 9.9 minimum markah logo 60, maksimum markah 90. Jadi nampak macam ada dekat-dekat ya. Dekat-dekat maksudnya dia jadi boleh buat dia juga contoh yang tunjuk tadi di awal tadi 57 pelajar tu pilihan dia ada berkurang 19 memang 19 tumbuhan. Jadi kalau kita tengok ni bunga kertas bougainvillea, jadi nampak simbol yang dipermudahkan. Simbol dia ini dia ini seri pagi, kemunting Cina dan ini bunga raya. Okay, semua nampak dia punya dia orang kata dia simplify simbol yang kita tengok kita tahu ini pokok bunga apa. Tengok macam ni kita tahu oh ini define okay. Bunga raya dah tengok simple saja tapi tetap adalah lambang kepada berikut lain. Ada 15 orang memilih daun pandan. Jadi pelbagai rupa yang dipermudahkan untuk daun pandan macam ni. Ini apa nama ni? Bunga alamanda, bunga loceng ya. Ini alamanda. Ini bunga kelap paya, pokok kelap paya. Pokok kelap paya ni adalah pokok renik, pokok pagar.
Ini satu contoh simbol pokok kelab paya. Ini satu contoh lain. Ini pucuk ubi. Jadi kita tengok ni, kita tahu ini rupa untuk simbol pucuk ubi. Yang ini adalah African tulip. Ini African tulip. Okey. Alternatif keempat ialah untuk melihat perhubungan antara simbol dengan logo keusahawanan. Jadi kita lihat mana dia nilai korelasi kepada jadi pencapaian kedua-dua simbol dan logo, pencapaian pengkaryaan mereka mempunyai perkaitan saling mempengaruhi. Kemampuan yang melakar simbol juga mempengaruhi kemahiran menghasilkan logo yang berdirikan keusahawanan dalam. Jadi apa yang dilihat di lapangan tu ditafsirkan dalam mental, dia come up dengan something yang kata yang mempunyai visual bermakna yang mereka simbol untuk program. Okey. Tumbuhan daripada Afrika di alam merah di latih yang flora ini yang asosiasi dengan barang 12 makanan, pertanian, restoran, teknologi, ubatan dan umum. Majoriti pada produk makanan. Ya, kita tengok macam daun pandan. Tadi yang memilih daun pandan tu sebanyak 15 orang. Jadi bukan setakat daun pandan, makanan misalnya orange, pucuk ubi, itu yang dikaitkan dengan makanan. Begitu juga restoran. Ada yang kaitkan dengan teknologi. Kita akan tengok contoh-contoh logo ni berikutnya. So ada 12 barangan dan produk perkhidmatan yang dikaitkan dengan sumber tumbuhan tempatan yang ada pada persekitaran. So maksudnya mereka they able to come up with an idea when it comes to something branding. Okay, dan logo keusahawanan ini. Okay, ada yang tak contohnya. Misalnya parfum dari bunga kemboja tu. Tapi yang penting kita nak tengok dia punya ability in come up with logo keusahawanan. Kemudian yang ini pula adalah untuk pucuk ubi. Okay, dan ini pucuk ubi ini untuk restoran. Untuk restoran Kemudian yang ini pula adalah kita tengok seri pagi. Ini bunga alamanda, ini bunga Belanda, ini onion house. Okey, jadi jelasnya kita ni lagi. Macam tadi kan? Bougainvillea. Okey, kita kalau tengok ni pelbagai umum. Boleh untuk produk fabrik, boleh untuk perkhidmatan, boleh untuk spa, boleh untuk restoran, hotel. Macam ni spesifik lah. Kemboja Hair Salon. Ini seaways. Kalau kita tengok ini, kita tahu lah ini asalnya daripada carrot. Kemudian yang ini pula adalah pokok kelab paya. Ini onion house. Ini pokok kelab paya juga, landscape decoration. Ini florist. Okey. Seperti yang saya katakan tadi, ramai yang memilih daun pandan. Jadi ini antara logo keusahawanan yang terhasil daripada pencerapan mereka pada daun pandan. Okey. Misalnya restoran, pandan kaya, and then pandanus marina hotel, and then pomade daun pandan. Okey. Jadi secara rumusannya pelajar ni dia berupaya membuat
transformasi kepada rupa dan bentuk mudah melalui ilustrasi dan gaya grafik. Pelajar jelas boleh mempermudahkan objek flora menjadi simbol. Jadi dalam kajian ini juga pelajar mengenali ciri-ciri khusus simbol, iaitu simbol itu pada masa yang sama ada dalam diri dia. Okey, dalam diri dia, maksud dalam minda dia lah. Dan dia berupaya untuk menyampaikan makna nilai keusahawanan hasil transformasi dari persepsi persekitaran. Jadi pelajar dapat mencapai sejumlah pengetahuan dan kemahiran seni visual dan menterjemahkannya kepada logo keusahawanan. Okey, sekian itu saja dari kumpulan kami. Terima kasih kerana mendengar. Masuk suara jalan. Okey, terima kasih kepada Dr. Azima Abdul Samad atas pembentangan kertas kerja tadi yang bertajuk keberkesanan aktiviti kembara seni visual kepada tafsiran persepsi mental dan ekspresi simbol. Dan pengkaji merupakan peserta dari Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggung Ibrahim Johor Bahru. Betul? Ya. Okey. Baik, perkongsian yang amat menarik iaitu tentang macam mana alam flora dijadikan motif-motif dalam seni visual. Okey. Jadi perkongsian yang amat bermanfaat bagi kita semua. Baik, seterusnya kita buka kepada sesi soal jawab. Okey, dalam kiraan 1, 2 dan 3. Jadi nampaknya kesemua yang berada dalam bilik GM2 ni semuanya faham belaka apa yang tentang ilmu kajian yang telah diterapkan. Jadi tahniah kepada kita semua. Okey. Dan inilah cabaran online. Okay, dan IPG Tower memang blackout dan amat slow sekarang dan kami pun tidak mempunyai bahan tu. Kalau ada kita tidak kami boleh tolong. Kami di Kota Kinabalu, mereka di Tawau. Jadi sebab ini anjuran bersama. Jadi walau macam mana pun keempat-empat peserta pembentang telah dapat membentang dengan jayanya walaupun kita ada kekangan dari segi slide dan sebagainya. Alhamdulillah, dan kita berakhir tepat pada pukul 12. Jadi dari segi pengurusan masa kita cemerlang lah. Kita faham dan kita cemerlang bagi bilik GM2. Okey. Jika tidak ada apa-apa soalan, okey, saya rasa tidak ada dari Tawau, sudah ada dari ada admin di sini, cuma dia maklumkan di sini keadaan line terlalu slow sebab memang tidak ada elektrik dan mereka hanya menggunakan hotspot dan sebagainya. Okey. Jika tidak ada soalan, maka kita akhiri seminar kita ni untuk bilik GM2. Okay, demikian berakhirnya sesi pembentangan seminar penyelidikan peringkat kebangsaan 2022 oleh para peserta seminar kajian, iaitu terdiri daripada Encik Muhammad Hazrul bin Muhammad Jori daripada iaitu penyelaras penyelidikan Tibet College Vocational Typing, okay, Encik Abdul Aziz dan Puan Erni Suyani daripada Universitas Dharma Wangsa ataupun UNDHAR Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Okay, seterusnya ialah
Puan Nur Azma binti Muhammad Saleh daripada College Community Kelang, dan peserta yang terakhir ialah Dr. Azima Abdul Samad, Kamarudin Yusof, Kamsia Omar, Nurul Ain Safar Ullah dan Sufia Sukhairi daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggung Ibrahim. Kampus Temenggung Ibrahim, Johor Bahru. Okay. Jadi majlis kita akan berhenti rehat dan akan bersambung semula pada pukul 2 petang. Saya selaku moderator bagi bilik GM2 sesi selari 1 dan pihak tim daripada IPG Kampus Gaya dan IPG Kampus Tawau memohon maaf jika ada salah tutur bicara sewaktu mengendalikan sesi pembentangan ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik itu adalah atas kelemahan saya sendiri. Sekian, terima kasih. Kita jumpa jam 2 petang. Terima kasih semua. Baik, sebelum tu boleh buka kamera, kita buat sesi bergambar dulu untuk dokumentasi. Okey, makasih Dr. Nazima. Outstation kah Dr. Nazima? Ya. Outstation kah? Kita ada Cikgu Sinon situ, GB. Cikgu Sinon mohon untuk buka kamera untuk sesi bergambar. Thank you doktor. Sebenarnya saya di seminar 1 tapi berhenti di sana, tiada blackout. Tidak apa, buka saja kamera kau. Jadi kita bergambar. Ada dokumentasi. Okay, thank you. Yang penting ada gambar. Okey. Tidak nampak ni Joanna. Kau lagi ni. Ada. Siapa ambil gambar? Kau wait. Kejap ya. Kejap. Sudah ambil gambar Ngoy? Okey. Ada mungkin yang belum. Sekejap. Sekejap ya. Okey, dalam kiraan 1, 2, 3. Yang lain pun boleh ambil gambar ya. Okey, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semua. Okey. Hai Sinon. Terima kasih semua. Assalamualaikum and bye-bye. Bye. Terima kasih Puan Nur Azma. Okey.